Okey, berkenaan dengan isu tu, memang video tu viral lah. Dan sebenarnya Ustaz Wadi Anwar ni dia banyak berceramah tentang bahaya Wahabi ni. Cara dia ceramah tu memang Wahabi ni bahaya sungguh lah. Kalau dengar ceramah dia tu memang, Wahabi ni bahaya betul. Jadi kita kena kenal siapa itu Wahabi. Kan, sebab dia kata bahaya, macam kita bagi tahu kat anak kita lah, pisau ni bahaya, jangan main. Dia tajam. Anak kita tanya, pisau tu apa? Kita tunjuk, ni pisau. Ni pisau ni. Tapi, menariknya, bila Perlis menafikan, Perlis macam tegur sikit, dia kata dia tak sebut Perlis. Dan dia tak kaitkan pun dengan Perlis dalam ceramah tu. Jadi kita pun heran. Kalau bukan Perlis, siapa? Negeri mana? Sebab dia sebut satu negeri. Satu negeri. Negeri mana? Tolonglah bagi tahu. Sebab kalau kita nak ajar anak kita pisau tu bahaya, api tu bahaya, kena bagi tahu yang ni api, yang ni pisau. Kita bagi tahu pisau bahaya, api bahaya. Anak kita tanya, api tu apa, pisau tu apa? Jangan tanya. Tapi ia bahaya. Takkan nak cakap macam tu. Sebab tu kita tanya, yang mana satu ni? Orang duk faham Perlis. Bila Perlis kata tegur sikit, dia kata bukan. Jadi mana satu? Sebab dalam ceramah yang lain saya dengar ada sebut 13 mufti menolak Wahabi. Satu mufti je tak tolak. Jadi tuan-tuan jangan rasa pelik kenapa sebahagian mufti-mufti di Malaysia, bukan sebahagian, semualah melainkan satu saja. Kesemuanya menolak aliran ni. Kenapa mereka menolak? Bukanlah ketiga-13 mufti Malaysia itu adalah ulama-ulama baru yang pertama kali menolak aliran ini, tetapi aliran ini telah pun ditolak sejak ia dilahirkan 200 tahun yang lalu. Pada zaman kemunculan dan pengembangan mazhab ini, sebanyak berpuluh-puluh buah kitab yang dikarang menolak fahaman ini. Ini menarik. Bila dia tak kata Perlis, maksudnya adakah Negeri Sembilan? Jadi sebab tu bila kita berceramah, kita nak bagi tahu orang bahaya, kena bagi tahu betul-betul. Kena berani. Jangan bila orang dah buat assumption, bila dah orang buat andaian berdasarkan ceramah kita, lepas tu kita cabut lari. Pertahan lah. Mana satu yang bahaya tu? Sebab tu saya kata, kena bagi tahu. Kalau nanti, dia maksud lain, orang faham lain. Masalah ni. Tu saya tegur lah. Saya kata, kena bagi tahu. Mana satu negeri yang kata mempertahankan Wahabi tu? Kalau tak nanti, terpaksa kita kena sebut. Selamat datang ke ceramah Ustaz Wadi. Maksud lain, orang faham lain. Sebab dia orang faham lain, orang faham boleh. Dia kata, dia tak maksud, dia tak sebut boleh. Jadi, bulan-bulan Ramadan ni, sepatutnya kita kena cakap jujur. Bukan kata bulan Ramadan je lah. Sepatutnya bulan Ramadan ni, lebih-lebih utama lah kena cakap jujur. Cakaplah jujur. Mana negeri tu? Negeri mana tu? Tolong bagi tahu. Tapi, tengoknya One Center dah panggil dia dialog. Dan Ustaz Karni pun terima. Ustaz Karni ni sahabat kita mubalik di Jabatan Mufti. Sahabat kita juga. Sahabat Ustaz Ashraf, sahabat saya juga. Dia terimalah nak dialog dengan Ustaz Wadi ni. Kita pun nak tanya betul-betul depan-depan. Ustaz cerita pasal Wahabi. Siapa Wahabi tu? Negeri mana yang sokong Wahabi tu? Tolong nyatakan betul-betul. Mudah aja. Kita bukan nak bergaduh. Sebab ada orang kata, apa ni Ustaz 10 malam terakhir pun nak bergaduh. Dah masuk dah 10 akhir Ramadan. Bukan nak bergaduh. Hang duk kata bahaya. Kita nak faham bahaya tu kat mana? Siapa yang bahaya tu? Tolong pertahan betul-betul. Tolong bersikap berani sikit. Kan? Janganlah bila orang dah buat assumption, orang dah buat andaian. Ini boleh. Lepas tu dia kata bukan boleh. Maksudnya dia macam nak cuci tangan sikit lah. So kena bagi tahu. Jangan cuci tangan dulu. Makan belum habis, nasi ada lagi. Bagi habis lo. Kan kami di Perlis, sekarang ni bolehlah cerita pasal Perlis kan. Kami di Perlis macam tu lah. Kita dialog elok-elok. Sampai orang nak rujukan pun kita bagi. Kan? Ustaz Salman ni insya-Allah nak dialog dengan ARG. Syarat ARG bagi, lepas dialog ni jadi, kena buat dialog Wahabi pula. Salman kata okey. Lepas tu dia kata kena bagi rujukan yang nak digunakan dalam dialog. Salman kata okey. Tapi sekarang ni tengah tunggu mereka lah. Mereka nak bagi alasan apa lagi. Bukan nak bagi alasan, nak bagi syarat apa lagi. Sebab setakat ni syarat semua kita okey. Cuma dia bagi tarikh yang tak sesuai.
Salman ada pertandingan, jadi juri pertandingan debat antarabangsa. So kita bagi tarikh yang lain lah, cadangan tarikh yang lain untuk mereka pilih. So tuan-tuan, itu yang berlaku di Perlis kan. Siapa-siapa yang nak berdialog, nak kritik Perlis pun okey dalam negeri Perlis. Tak ada masalah. No problem, kita open. Perlis pentas terbuka. One Center ada pentas Kanga, Kuips ada fikrah Kuips. Kita akan suburkan budaya dialog. Kalau bersedia lah, kalau tak bersedia tak apa. Kadang-kadang ada orang jemput kita dialog, kita pun tak bersedia. Bukan makna kita takut. Kan? Tapi bila ARG ni, dia yang tawarkan diri dia. Kita bukan jemput dia pun. Kita jemput Dr. Aiman Al-Akiti. Tapi dia masuk. Dia kata dia berminat. Lepas tu dia bagi syarat macam-macam. Setakat ni syarat-syarat dia kita follow, kecuali syarat-syarat yang mengarut lah. Iaitu syarat dia kata mesti pertahankan tesis PhD. Bukan kita yang tulis, pasal apa kita nak pertahan? Jadi Salman pun jadi pening. Kan? Tapi kebanyakan syarat dia kita follow, kita nak tengok. Nak bincang betul-betul berkenaan dengan Naqsyabandi ni. Sebab apa? Sebab pelik. Dulu kata tak dibenarkan untuk amal. Sekarang kata dibenarkan untuk amal selagi tidak bertentangan dengan Quran dan Sunnah ataupun tak bertentangan dengan Ahli Sunnah wal Jamaah kan. Kita pun nak kena tahu juga yang mana satu yang bertentangan, yang mana satu yang tak bertentangan tu. Sebab alasan dia berkata, kita dah buat kajian yang mendalam. Okey, kajian mendalam, kita tak nafi, mungkin ada kajian. Tapi keputusan kajian, boleh amal selagi tak bertentangan. Itu bukan kajian. Yang tu, budak-budak Smart IQ boleh buat. Boleh amal selagi tak bertentangan dengan Quran Sunnah. Itu tak payah kaji. Senang je tu. Kena bagi tahu yang mana satu yang bertentangan supaya yang ni tak boleh amal. Kita dah baca dah buku dia. Sikit-sikit dah baca lah. Sikit-sikit dah baca, banyak kita jumpa. Setakat sikit-sikit yang kita baca tu pun banyak kita jumpa yang problem. Sebab tu kita tunggu. Kita nak minta dia penjelasan. Tolong jelaskan makna perkataan ni. Tolong jelaskan makna ayat ni. InsyaAllah kalau jadilah dialog ni, akan menyelesaikan. Dan kita tak kata confirm kita akan kata sesat Naqsyabandi ni. Mungkin lepas dialog kita pun kata okey dia tak sesat. Mungkin. Sebab tu kita nak dialog. Kita pun tak suka sesatkan orang ni. Sepatutnya kita nak ahli kiblat ni kita tak sesatkan. Semua berada di atas landasan. Tapi kita baca tu banyak benda yang mengelirukan. Orang yang kata tak sesat kena defend lah. Sebab bukan kita je kata sesat. Ramai lagi ulama-ulama lain yang mengatakan aliran Nazim Haqqani ni bermasalah. Banyak. Yang kita baca banyak. Jadi negeri-negeri pun sebenarnya ada sebahagian negeri dah warta kan pun. Dah warta dah. Kata sesat. Pening antara yang tak tarik fatwa sesat tu. Still sesat. Itu yang saya dapat maklumat daripada kawan-kawan kita yang bertanya dengan Mufti Pening, Datuk Wan. Dia kata kekal. Kok mana yang kata semua mufti setuju tu? Itu kita pun heran juga lah. Jadi itu kata kita perlukan penjelasan. Ada orang cuba nak kaitkan kita tak hormat dengan institusi diraja lah apalah. Kita junjung Majlis Raja-Raja Melayu. Kan? Kita hormat Raja-Raja Melayu sebab mereka adalah pemimpin ketua agama. Tapi kita nak penjelasan daripada orang bawah-bawah ni. Orang bawah-bawah ni buatlah kerja. Janganlah berlindung di atas nama istana untuk halang penjelasan itu diberikan. Bagi penjelasan, raja-raja pun suka. Dia pun tak halang pun nak bagi penjelasan ni. Herannya tak bagi penjelasan. Itu yang kita minta, kita tuntut. Bagi penjelasan, bagi penjelasan. Terutamanya pada mereka yang menggaji. Sebab tu kita panggil Dr. Iman tu sebab dikatakan dialah yang bentang paper masa dekat JAKIM dulu. Itu sebab kita panggil. Tapi sebab Kuib panggil, dia kata tak sesuai sebab dia penjawat awam. Saya pun heran. Saya pun penjawat awam juga. Sebenarnya dialog ni tak ada melanggar apa-apa etika pun, menjawab awam okey je. Tapi dia kata tak sesuai, tak apalah. Katanya Mufti Perlis nak panggil. Depan fatwa Perlis. InsyaAllah tak lama lagi akan dipanggil lah tu. Akan dijemput untuk membentangkan kajian dia. Dan kami akan bertanya lah. Kalau dia datang, insyaAllah kita akan tanya soalan. Soalan-soalan yang sama lebih kurang untuk dijawab. Mudah-mudahan ada jawapan yang tuntas, ada jawapan yang memuaskan hati kita semua insyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan jawapan saya memberikan kepuasan hati kepada yang bertanya.
Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.